variance sigma kuasa 2. Huruf ini kita sebut sigma. Sigma kuasa 2. Variance ialah purata bagi kuasa 2 sisihan-sisihan daripada mean arithmetic. Dan ini adalah formula dia. Jadi, apakah maksud variance? Apa tu? Purata bagi kuasa 2 sisihan-sisihan daripada mean arithmetic. Apakah maksud ayat ni? Jadi, katakan kita ada satu data, nilai dia 2, 4, 5, 5 dan 6. Jadi untuk data ni, kalau kita nak carikan variance, pertama sekali kita nak tahu apa tu mean arithmetic. Kita carikan mean dia. Mean simbol dia X bar. Kita jumlahkan semua data ni. Dan bahagikan dengan bilangan data. Bilangan nombor. 2 campur 4 campur 5 campur 5 campur 6, kita dapat 22. Bahagi 5, kita dapat jawapan 4.4. Sekarang ini adalah mean. Apakah maksud sisihan-sisihan daripada mean arithmetic? Sisihan-sisihan maksudnya beza antara data-data kita ni, nombor-nombor kita ni. Okey, contohnya, apakah beza antara 2 dengan 4.4? Apakah beza antara 4 dengan 4.4? Apakah beza antara 5 dengan 4.4? Kita nak carikan beza dia. Ini kita panggil dia sisihan daripada mean arithmetic. Jadi kita sekarang boleh, kalau kita nak carikan sisihan daripada mean arithmetic, kita nak carikan beza dia, sama ada kita nak ambil 4.4 tolak dengan data kita di sini, ataupun kita boleh ambil data di sini tolak dengan 4.4. Contohnya, katakan kalau data 5 ni, kita nak carikan sisihan dia, kita ambil nilai yang lebih besar. Kita ambil 5 tolak dengan 4.4. Sebab 5 lebih besar. Lebih senang kita nak buat pengiraan. Jadi kita gunakan 5 tolak 4.4. Tapi untuk data ni, 2, okay? 2 kita ambil 4.4 tolak dengan 2. Dan bukannya 2 tolak dengan 4.4. Sebab 4.4 lebih besar nilai dia. Jadi kita ambil nilai yang lebih besar tolak dengan nilai yang lebih kecil. Sekarang kita boleh buatkan satu jadual, senaraikan semua sisihan. Okey. Jadi X iaitu data kita di sini. Dan sisihan dia, sama ada X tolak X bar ataupun X bar tolak X. Di sini saya gunakan X tolak X bar saja. X tolak X bar. Okay. So, data kita 2, 4, 5, 5 dan 6. Kita nak carikan sisihan dia. Untuk 2, saya ambil 4.4 tolak 2. Sisihan dia 2.4. Untuk 4, sisihan dia 0.4. 5, sisihan dia 0.6. Dan 6, sisihan dia 1.6. Ini adalah sisihan. Sekarang, kalau kita nak carikan variance, kita gunakan kuasa 2 sisihan-sisihan. Kuasa 2 sisihan ni.
Jadi kita nak kuasa duakan semua nilai-nilai di sini. Kita nak kuasa duakan. Jadi supaya senang kita nak rujuk, saya buatkan di sebelah kanan. Okey, buat di sini X tolak min kuasa 2. Kita ambil 2.4 kuasa 2. 2.4 kuasa 2 kita dapat 5.76. 0.4 kuasa 2 ialah 0.16. 0.6 kuasa 2 ialah 0.36 dan 1.6 kuasa 2 ialah 2.56. Jadi sekarang kita sudah dapat nilai X tolak X bar kuasa 2, iaitu kuasa 2 sisihan-sisihan daripada min aritmetik. Sekarang kita nak cari purata bagi kuasa 2 sisihan-sisihan daripada min aritmetik, iaitu purata bagi semua nilai-nilai ini. Nilai-nilai ini kita dapatkan nilai purata dia. Dan nilai purata tu adalah variance. Jadi macam mana kita nak dapatkan purata bagi semua nilai-nilai di sini? Cara dia ialah variance sama dengan 5.76 campur 0.16 campur 0.36 campur 0.36 campur 2.56 bahagi dengan bilangan nombor, iaitu 5. Ini kita gunakan calculator. 5.76 campur 0.16 campur 0.36 campur 0.36 campur 2.56. Nilainya 9.2. Bahagikan dengan 5. Nilai dia ialah 1.84. Ini adalah variance bagi data yang kita letak di sini. Okey. 24556, variance dia ialah 1.84. 1.84. Jadi kita dari contoh di sini kita tahu kalau nak carikan variance, kita nak tahu nilai min tu berapa. Min arithmetic. Nak dapatkan sisihan dia, okey, iaitu X tolak X bar ataupun X bar tolak X. Kita carikan sisihan daripada min. Lepas tu dapatkan kuasa 2. Dapatkan kuasa 2 bagi nilai ni dan carikan purata. Kita jumlahkan semua ni, semua X tolak X bar kuasa 2. Lepas tu bahagi dengan bilangan nombor. Barulah kita dapat nilai variance. Kita ada lagi satu rumus alternatif untuk variance, iaitu ni. Okey. Tapi sebenarnya kita boleh buat pengiraan, kita boleh buat pengembangan rumus dari sini untuk dapatkan rumus ini. Sebenarnya dia rumus yang sama lah, kita cuma kembangkan dia sahaja. Bagi mereka yang minat nak tahu macam mana kita nak buat pengembangan dia untuk dapatkan
rumus alternatif ni, boleh jumpa saya bila naik sekolah nanti. Okay, so sisihan piawai. Sisihan piawai, simbol dia ialah sigma. Tadi yang variance tu sigma kuasa 2. Okay, sekarang ni sigma sahaja, tak ada kuasa 2. Dia tak ada kuasa 2. Jadi punca kuasa 2 sigma ataupun sisihan piawai ialah punca kuasa 2 positif bagi variance. Kenapa punca kuasa 2 positif? Tadi kita kata variance ialah sigma kuasa 2. Sigma kuasa 2. Jadi punca kuasa 2 positif bagi variance. Kita ambil variance, carikan nilai punca kuasa 2 dia. Dan sigma kuasa 2, bila kita ambil variance, punca kuasa 2 bagi sigma kuasa 2, kita dapat nilainya sigma. Itulah sebab kita gunakan sigma bagi sisihan piawai dan sigma kuasa 2 bagi variance. Okay? Jadi, tanda ni, punca kuasa 2, bila kita gunakan simbol ni, kita gunakan tanda ni, okay? Nak carikan punca kuasa 2 bagi sesuatu nombor, jawapannya kita ada nilai positif dengan nilai negatif. Contohnya, kalau saya tuliskan punca kuasa 2 bagi 9, jawapannya adalah positif dan negatif 3. Ataupun saya boleh tuliskan sebagai 3 atau negatif 3. Dia ada 2 jawapan. Dia mesti ada 2 jawapan. Tapi di sini, kalau sisihan piawai, kita ambil nilai positif sahaja. Ini kita tak ambil kira. Kita abaikan saja. Okay? Dari segi takrifan dia, sisihan piawai, dia mesti adalah punca kuasa 2 positif bagi variance. Jadi variance ni kita ambil nilai positif bagi punca kuasa 2 untuk variance. Ini kita panggil dia sebagai sisihan piawai. Jadi kalau tadi kita sudah jelaskan apa maksud rumus ini. Jadi sekarang kalau gunakan rumus yang sama, kalau kita nak carikan sisihan piawai, kita cuma gunakan rumus yang sama, tambahkan satu tanda ni saja. Carikan punca kuasa 2 sahaja. Ini adalah sisihan piawai. Dan memang tadi kita pun belajar rumus alternatif untuk variance. Kalau saya letakkan tanda ni, okay, carikan punca kuasa 2. Saya boleh gunakan rumus ni sebagai rumus baru untuk sisihan piawai. Dan kenapa kita nak carikan sisihan piawai? Apakah kelebihan untuk sisihan piawai? Apakah beza antara sisihan piawai dengan sukatan serakan yang lain? Sebenarnya, untuk sisihan piawai ni, kebaikan dia adalah dia mengambil kira setiap nilai dalam set data kita. Okay? Dia tak abaikan mana-mana satu data. Semua data dia ambil. Sebab tadi kita dah tengok kan, untuk setiap satu data ni, dia ambil kira untuk dapatkan nilai ni. Baru kita buat pengiraan, gunakan purata. Kita carikan purata. Jadi maksudnya semua data ni diambil kira dalam pengiraan. Okay? Dan variance dengan sisihan piawai ni dia selalu digunakan dalam analisis statistik. Selalu digunakan. Kalau berbanding dengan jumlah antara kuartil. Jumlah antara kuartil kalau kita dah dapat Q3 tolak Q1, itu adalah jawapan yang final. Kita tak boleh buat apa-apa pengiraan lagi dengan menggunakan nilai Q3 tolak Q1. Itu sudah finalized. Tak ada pengiraan lanjut yang boleh kita jalankan. Tak ada. Tapi untuk sigma,
dia boleh bawa banyak maksud. Kita boleh buat banyak analisis berdasarkan nilai sigma yang kita dapat. Dan satu lagi masalah, okay, julat antara kuartil. Tadi kita lupa nak sebut ni, okay. Kebaikan bagi Q3 tolak Q1 ialah dia tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Sebab dia tak ambil nilai maksimum data, dia tak ambil nilai minimum bagi data. Tapi dia ada kelemahan dia. Kelemahan dia ialah dia tak mengambil kira semua data. Dia tak mengambil kira semua data. Katakanlah data kita ni, kalau kita nak plotkan data kita ni pada satu garis nombor, katakan nilai maksimum kat sini, nilai minimum kat sini. Minimum kat sini, maksimum kat sini. Jadi median mesti terletak di tengah-tengah. Median. Ataupun kadang-kadang kita panggil dia sebagai Q2. Kuartil pertama ialah data yang terletak pada kedudukan 1/4. Q1. Kuartil ketiga ialah data yang terletak pada kedudukan 3/4. Q3. Bila kita nak cari Q3 tolak Q1, kita ambil julat antara kuartil. Kita sebenarnya nak carikan jarak antara Q1 dengan Q3. Masalahnya di sini kita ada 1/4 data yang tak diambil kira. Sini pun ada 1/4 data yang tak diambil kira. Semua sekali ada berapa data yang tak diambil kira? Separuh. Sini 1/4, sini 1/4, sini 1/4, sini 1/4. Semua sekali jumlah di sini baru 1/2 saja. Maksudnya kalau kita buat pengiraan berdasarkan julat antara kuartil, ada separuh nilai yang sudah kita abaikan. Walaupun dia boleh mengelakkan nilai ekstrim, nilai maksimum ni dia elakkan, nilai minimum ni dia elakkan, tapi ada banyak lagi data yang sepatutnya kita ambil kira, kita sudah abaikan. Jadi julat antara kuartil walaupun dia ada kebaikan dia, tapi dia tak sesuai untuk kalau kita nak buat analisis yang lebih lanjut, dia memang tak sesuai. Kita kena gunakan sisihan piawai dengan variance, tapi memanglah melalui pengiraan kita di sini sangat jelasnya kita boleh nampak masalah bagi variance dengan sisihan piawai ini ialah sangat susah bagi kita untuk buat pengiraan. Pengiraan dia panjang. Jadi kalau nak senang dapatkan nilai variance dengan nilai sisihan piawai, kita boleh gunakan calculator. Macam mana kita nak masukkan data kita ke dalam calculator untuk buat pengiraan, untuk dapatkan jawapan bagi sisihan piawai dengan cara yang paling cepat. Okey, kita boleh rujuk pada manual calculator. Calculator sudah beli, tolong bacakan manual dia. Nilai-nilai bagi median Q1, Q3, nilai terkecil dan nilai terbesar boleh digunakan untuk melukiskan satu plot kotak. Sekarang kita boleh rujuk pada contoh ni. Nilai maksimum ataupun nilai terbesar ialah 8. Nilai terkecil ataupun nilai minimum ialah 2. Jadi kita boleh tuliskan nilai minimum sama dengan 2 dan nilai maksimum sama dengan 8. Dan sekarang kita boleh carikan median Q1 dan Q3. Untuk nak dapatkan
nilai median ataupun Q2, nak dapatkan nilai Q1, Q2 dan Q3. Pertama sekali kita nak tahu kedudukan bagi setiap satu data. Kedudukan dia kat mana. Setelah kita kenal pasti kedudukan dia, baru kita boleh kenal pasti nilai Q1, Q2 dan Q3. Jadi untuk senang kita nak trace kedudukan bagi setiap satu data, kita kena gunakan kekerapan longgokan. Macam mana kita nak carikan kekerapan longgokan? Apa tu kekerapan longgokan? Okey. Kalau rujuk pada jadual kita, soalan ni, kalau rujuk pada jadual, skor 2 ada berapa orang? Ada 3 orang. Maksudnya, sepatutnya dalam raw data kita ni, ada 3 orang yang dapat skor 2. 2, 2 dan 2. Ada 3 orang. Dan ada berapa orang yang dapat skor 3? 5 orang. 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan ada 6 orang yang dapat skor 4 kan? 6 orang. Dan gunakan cara yang sama, kita boleh senaraikan semua raw data. Tapi kalau gunakan cara ni sangat lambat. Sangat lambat. Okay? Itulah sebab kita gunakan data terkumpul. Ini kita panggil dia data terkumpul. Jadi, kita nak tahu kedudukan pada kedudukan yang keberapa, data dia berapa. Maksudnya, pada kedudukan keempat, data dia ialah 3. Kita mesti nak tahu pada kedudukan yang katakan ketiga, data dia ialah 2. Kita mesti nak kenal pasti kedudukan dulu, baru kita boleh tahu apakah data dia. Jadi, kita boleh ambil kekerapan longgokan. Tuliskan di sini kekerapan longgokan. Okey. Ada 3 data yang nilai dia ialah 2. 3 di sini. Seterusnya, ini data yang pertama, kedua dan ketiga kan. Dari keempat, 5, 6, 7 hingga ke 8. 4 hingga ke 8 ialah 3 kan. Macam mana kita nak kenal pasti ni? Kita ambil 3. Kita ambil 3 campur 5 dapat 8. Maksudnya dari yang pertama hingga ke 8 semua di sini. Di kawasan sini. Semua datanya di kawasan sini. Lepas tu kita ambil 8 campur 6 dapat 14. Tadi 3 campur 5 kan. Kita pun campur macam ini. Mesti ikut diagonal sini. 8 campur 6 dapat 14. Jadi maksudnya sini 9, 10, 11, 12, 13 dan 14. Okey. Data ke-14 ialah 4. Okey. Data contohnya kalau kita nak tahu data di kedudukan 10, dia bukan 8. Dia selepas 8, jadi dia mestilah 4. Data yang ke-10 ialah 4. Dan gunakan konsep tadi, kita ambil 14 campur 8 dapat 22. 22 campur 12 dapat 34.
Dan 34 campur 7, kita dapat 41. 41 campur 3, kita dapat 44. Ini kita panggil dia sebagai kekerapan longgokan. Contohnya, sekarang saya nak cari data ke-30. Data ke-30 mesti kat sini, 6. Data ke-40 mesti selepas kedudukan sini dan sebelum kedudukan sini. Jadi, sama juga, dia mesti 6. Data ke, katakan, 15. Dia mesti selepas 14 dan mesti sebelum 22. Okey, di kawasan sini. Okey, 5. Data ke 10, 4. Data ke 5 ialah 3. Sekarang kita nak carikan nilai bagi Q1, Q2 dan Q3. Q1, Q2 dan Q3. Kita nak carikan nilai dia. Jadi untuk nak dapatkan Q1, Q2 dan Q3, kita kena rujuk pada bilangan data. Bilangan data. Sini. Bilangan data. Okey. Kamu kena ingat, apabila bilangan data, katakan kita letakkan bilangan data sebagai N. N adalah nombor ganjil. Nombor ganjil. Okey. Kedudukan bagi Q1, ataupun saya boleh tuliskan di sini. Saya buatkan dalam bentuk jadual. Lebih senang kita nak rujuk. Okey, kedudukan kedudukan Q1 ialah pada N tambah 1/4. Contohnya katakan kalau kita ada 5 data saja, okey. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Q1 kita ambil 5 campur 1, 5 campur 1 bahagi 4. 5 campur 1 bahagi 4 dapat 1.5 kan? 1.5 mesti antara 1 dengan 2. Jadi kita ambil purata bagi dua-dua nombor ni. Ini macam mana kita nak dapatkan median? Okey, kita kena rujuk pada bilangan data yang kita ada. Kita ada 44 data. Kalau rujuk balik pada apa yang kita sudah belajar masa menengah rendah, macam mana nak carikan median, untuk data bilangan data nombor genap, okey, kita ambil nombor data ni 44 terus bahagikan dengan 2. Dan kalau kita ada bilangan data nombor ganjil, kita kena campurkan dengan 1. Campur 1 baru bahagikan dengan 2. Jadi kita buat sikit ulang kaji lah. Jika N jumlah bilangan data genap, okey, median ataupun Q2 terletak pada data ke N per N per 2. Data ke
n per 2. Dan jika n ganjil, Q2 ialah data ke n tambah 1 per 2. Okey, ini adalah apa yang kita sudah belajar masa mendengar rendah kan. Okey. Contohnya kalau untuk soalan ni 44 kan, kita ambil 44 per 2, kita dapat 22. Jadi cerapan ke 22 ialah median kita, ialah Q2 kita. Q2 ialah cerapan ke 22, iaitu 5. Ini kita tuliskan nanti ya. Sekarang kita nak terangkan konsep Q2 dengan Q1 dulu. Gunakan konsep yang sama. Okey. Ini saya cuma copy saja. Okey. Q1 kita ambil n bahagikan dengan 4. N tambah 1 bahagi dengan 4. Dan konsep yang sama, okey. Gunakan konsep yang sama. Kita kalau nak carikan Q3, kita ambil n kita ambil 3 per 4. Ataupun kita boleh buatkan dia kemas sikit, 3 per 4 kali n. Dan ini saya boleh tuliskan dia sebagai 3 per 4 kali n tambah 1. Ini nak dapatkan kedudukan bagi data lah. Kedudukan data. Kalau Q2 kita terus bahagi 2. Okey. Q2 kita terus bahagi dengan 2. Kalau Q1 kita bahagi dengan 4. Dan Q3 kita ambil kedudukan 3 per 4. 3 ke 4. Jadi untuk soalan ni, soalan di atas, Q2 ialah cerapan ke 22 sebab dia semua sekali ada 44 data. 44 data, kita ambil data ke n per 2, n per 4 dengan 3 per 4n. Okay. So, 44 per 2 ialah 22. Data ke 22 iaitu 5. Q1 ialah data ke 44 per 4 iaitu data ke 11. Data ke 11 tu mana? Sini. Iaitu 4. Q3 ialah data ke 3 per 4 kali 44 iaitu data ke 33. Data ke 33 di sini iaitu 6. Okey. Sekarang kita boleh
buat sikit rumusan. Nilai minimum. Nilai minimum tadi 2, maksimum 8. Nilai minimum maksimum 8. Jadi sekarang kita sudah dapat kelima-lima data yang kita perlukan. Kita boleh buatkan satu plot kotak. Plot kotak. Soalan dia suruh buatkan satu plot kotak. Macam mana kita buat? Dengan maklumat yang kita sudah kira kat sini, okay, Q1, Q2, Q3, nilai minimum dengan nilai maksimum, kita boleh buatkan satu plot kotak. Macam mana kita buat plot kotak? Pertama sekali kita buatkan satu garis nombor. Kosong, 2, 4, 6, 8, dan 10. Nilai minimum adalah 2. Q1 4, Q2 5, Q3 6, dan nilai maksimum ialah 8. Jadi kita buatkan satu garis, gariskan semua titik dan buatkan satu kotak. Okey, inilah plot kotak. Jika setiap data ditambah ataupun ditolak dengan suatu nilai pemalar K, julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai tidak berubah. Contohnya, katakan kita tengok balik pada soalan. Katakan kita tengok balik pada soalan ni. Okey, soalan ni 2, 4, 5, 5, 6. Okey, nombor ialah 2, 4, 5, 5 dan 6. Katakan setiap satu data ditambah dengan 1. Ini data original lah. Katakan kita namakan dia X. X1 ialah kita ambil semua data ni tambah dengan 1. 3, 5, 6, 6 dan 7. Dan untuk set data baru ni, okey, julat Q3 tolak Q1, variance dengan sisihan piawai bagi set data ni akan sama dengan set data ni. Dia tak berubah. Julat lama dengan julat baru sama. Variance lama dengan variance baru sama. Ini adalah sebab julat antara kuartil, variance dengan sisihan piawai, keempat-empat sukatan serakan ini, okey, semua ada dia adalah sukatan serakan. Dia semua digunakan untuk menunjukkan macam mana taburan itu tersebar. Dia tunjukkan cara data kita tersebar dan bukannya macam mana data itu menempuh. Bila kita tambah ataupun tolak data kita dengan satu pemalar, semua data yang kita ada tu akan dianjakkan sama ada ke kanan ataupun ke kiri pada garis nombor. Jadi kalau kita tambah ataupun tolak dengan satu pemalar, sebenarnya
data kita dia serakan dia tak berubah. Serakan dia tak berubah. Jadi julat antara kuartil, variance dengan CCM PRY tidak akan berubah. Contoh kalau kita tengok pada sini, julat kita ambil 6 tolak 2 dapat 4. Julat lama ialah 4. Sekarang kalau kita ambil 7 tolak 3, julat baru ialah 4 juga, tak berubah. Jika setiap data didarab dengan suatu nilai pemawar K, nilai baru bagi julat kuartil pertama tolak kuartil ketiga, iaitu julat antara kuartil, dan CCM PRY akan berubah. Macam mana dia berubah? Nilai baru sama dengan K darab nilai asal. K darab nilai asal. Okey. Jadi katakan set data asal kita ni CCM PRY dia ialah sigma. Dan untuk set data baru ni, katakan CCM PRY dia adalah sigma katakan yang asal ni sigma A. Yang baru ni katakan sigma B. Yang asal dengan yang baru. Jadi sigma baru sama dengan K kali sigma asal. Okey. Dan Q3 tolak Q1 yang baru sama dengan K darab Q3 tolak Q1 yang lama, yang asal. Tapi untuk variance, dia ada beza sikit. Untuk variance, dia bukan darabkan dengan K, tapi darabkan dengan K kuasa 2. Sebab apa? Sebab variance adalah kuasa 2 bagi CCM PRY. Tadi kita sudah tengok kan? Okay? CCM PRY yang baru sama dengan K kali dengan CCM PRY yang asal. Jadi kalau kita kuasa 2 kan kedua-dua belah bersamaan ni, kita akan dapat variance baru sama dengan K kuasa 2 darab variance asal. Itulah sebab dia. Jadi semua sukatan serakan yang lain tu darabkan dengan K. Hanya variance sahaja darabkan dengan K kuasa 2. Itulah sebab dia.